Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aku Akif bin Abdul Basit daripada kelas DSI 4A. Dan hari ini saya akan menerangkan sedikit tentang tajuk yang kami akan terangkan, iaitu ikrar, yang mana dia bermaksud pengakuan. Dan sebelum itu saya akan beritahu tentang sedikit pendahuluan lah. Kerana kehidupan manusia ni tidak akan terlepas daripada kesilapan, sama ada kesilapan kecil ataupun yang besar. Itu antara kesilapan manusia ialah hak dengan Allah dan sesama manusia sendiri, seperti berzina, mencuri, murtad dan sebagainya. Hak manusia ialah perbuatan ataupun perilaku yang jahat yang dilakukan oleh seseorang untuk mencerobohi atau mencabul kehormatan jiwa atau tubuh badan seseorang yang lain dengan sengaja. Jadi di dalam setiap perkara jenayah ni ada kategori yang dipanggil sepertinya ialah pengakuan. Yang kita orang akan bincangkan lah. Itu pengakuan ataupun dipanggil ikrar. Apabila seseorang itu telah melakukan sesuatu perkara jenayah, dalam konsep pengakuan ini ada beberapa syarat yang tidak boleh diterima, seperti kanak-kanak sebelum balik, walaupun dia telah mumayyiz. Dan pengakuan oleh orang gila juga tidak boleh diterima. Jadi dunia ta'arif dia, kerana ikrar ni dipanggil dalam bahasa Arab dan dipanggil dalam bahasa Melayu pula ialah bermaksud pengakuan ataupun dipanggil penetapan. Dan menurut istilah syarak pula, pengakuan ini iaitu ikrar ialah pemberitahuan tentang sesuatu hak dan hanya sabit pada orang yang memberitahu. Dan ia juga disebut sebagai iktiraf. Dan ikrar ni juga boleh juga ditarik balik dengan beberapa syarat yang tertentu. Jadi dalil tentang ikrar ni, di mana para ulama telah memperakui di dalam surah Al-Imran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala aqrartum wa aqadtum ala dzalikum isri. Qalu aqrarna. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Yang bermaksud, sudahkah kamu mengakui dan sudahkah kamu menerima akan ikatan janjiku secara yang demikian itu? Maka mereka menjawab, kami berikrar, iaitu mengaku dan menerimanya. Allah Ta'ala berfirman lagi, jika kamu demikian, maka saksikanlah kamu dan aku juga menjadi saksi bersama-sama kamu. Ayat ini di dalam surah Al-Imran ayat 81. Dan dalil lagi satu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bilqisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar, iaitu penegak keadilan, menjadi saksi kerana Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri. Dan ayat ini dinyatakan dalam surah An-Nisa ayat 135. Menurut para ulama, keterangan seseorang terhadap dirinya sendiri adalah sebagai pengakuan juga. Dalam hadis pula menyebut, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, Unais, pergilah kepada wanita ini. Sekiranya dia mengaku, maka rejamlah dia. Lalu Unais pergi bertemu wanita tersebut dan dia mengakuinya. Lalu Nabi Muhammad SAW mengarahkan supaya wanita tersebut direjam. Dan dari segi ijma' pula, diriwayatkan bahawa para ulama' mengatakan wujud ijma' yang menerima kesahihan amalan ini. Pihak yang membuat pengakuan akan dihukum berdasarkan pengakuannya. Jadi itu sahaja daripada saya, dan saya akan memberikan kepada kawan saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridwan bin Matrawi. Saya dari kelas DSI 4B dan saya akan menyambung pembentangan dengan tajuk hikmah pengakuan. Hikmah pengakuan disyariatkan ialah kerana wujudnya keperluan. Seperti yang dimaklumi, kesemua hukum yang disyariatkan sebenarnya adalah untuk memenuhi keperluan manusia. Mungkin seseorang individu berkewajipan untuk menunaikan sesuatu hak, tetapi pihak yang berhak
tidak mempunyai bukti. Okey, sekiranya amalan pengakuan ini tidak dibenarkan sedangkan tiada hujah yang dapat dikemukakan, sudah tentu banyak hak orang ramai tidak dapat ditunaikan. Seperti mana yang sedia maklum, Islam sentiasa memastikan setiap yang berhak mendapat haknya. Islam juga sentiasa berusaha memastikan supaya harta dipelihara dan tidak dipersia-siakan. Dan itu sudah tentu Islam membenarkan pengakuan ini. Selain itu, semua perkara yang tidak membabitkan harta, sama ada yang membabitkan hak Allah ataupun hak manusia, juga boleh diketengahkan melalui pengakuan. Dengan cara ini, hak manusia akan dapat dipertahankan dan hak Allah akan dapat ditunaikan. Ada satu kisah pada zaman Rasulullah SAW, yakni Ma'iz bin Malik radhiyallahu anhu pernah membuat pengakuan berzina di hadapan Nabi SAW. Beliau mengakui perbuatannya dan meminta agar baginda membersihkan kesalahannya. Beliau juga menuntut supaya dilaksanakan hukuman bagi menunaikan hak Allah Ta'ala. Lalu baginda memerintahkan agar Ma'iz ni direjam sehingga mati. Okey, seterusnya syarat-syarat pengakuan. Syarat-syarat pengaku al-mukir, iaitu seseorang yang membuat pengakuan mestilah memenuhi beberapa syarat. Yang pertama ialah baligh. Pengakuan oleh kanak-kanak yang masih belum baligh tidak boleh diterima walaupun telah mumayyiz. Ini kerana semua tindakannya tidak diterima dan tidak dipertanggungjawabkan. Okey, yang kedua ialah berakal. Pengakuan oleh orang gila, pengsan atau orang yang kehilangan akal tidak boleh diterima. Ini kerana tindakan mereka tidak sah. Juga kerana mereka tidak mampu membezakan antara sesuatu perkara. Okey, sabda Rasulullah SAW yang bermaksud catatan amalan telah diangkat daripada 3 orang, iaitu orang yang tidur sehingga terjaga, kanak-kanak sehingga bermimpi yakni baligh, dan yang ketiga ialah orang gila sehingga berakal. Orang gila sehingga berakal ni termasuk daripada catatan amalan yang diangkat ini kerana orang gila ni tidak dapat membezakan antara yang baik dan yang buruk. Okey, yang ketiga ialah sukarela. Sukarela ialah pengakuan oleh orang yang dipaksa. Pengakuan oleh orang yang dipaksa tidak diterima. Dia harus sukarela. Ini kerana daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, sabda Rasulullah SAW, Allah telah mengampunkan umatku daripada bisikan hatinya selagi dia tidak melakukan atau mengucapkannya, juga mengampunkan daripada apa yang dia dipaksa melakukannya. Ini bermakna Allah menggugurkan tanggungjawab orang yang dipaksa melakukan sesuatu. Oleh itu, pengakuannya tidak sah sekiranya ianya dilakukan secara paksaan. Okey, yang keempat ialah pengaku adalah orang yang tidak ditahan haknya. Orang yang ditahan haknya tidak dibenarkan untuk membuat pengakuan bahawa dia telah berhutang melalui sesuatu urus niaga yang membabitkan hutang, sama ada urus niaga tersebut berlaku sebelum atau selepas haknya ditahan. Pengakuan memusnahkan suatu harta sebelum atau selepas haknya ditahan juga tidak boleh diterima, kerana dia tidak boleh melakukan apa-apa melibatkan hartanya secara bebas. Secara bebas. Okey, yang seterusnya ialah syarat pihak yang diakui haknya, iaitu al-muqir lahu. Okey, pihak yang diakui haknya mestilah ditentukan dengan jelas sehingga boleh dibuat pendakwaan atau tuntutan. Okey, sekiranya pengaku mengaku bahawa dia berhutang 1000 dengan salah seorang manusia, pengakuannya tidak sah kerana wujud ketidakpastian. Sekiranya pengaku buat pengakuan, saya berhutang sebanyak 1000 dengan salah seorang daripada mereka bertiga, pengakuan ini sah kerana wujud pihak yang ditentukan walaupun secara umum. Okey, sekiranya salah seorang di antara mereka berkata, saya adalah orang yang dimaksudkan, kenyataan tersebut boleh diterima sekiranya disertakan dengan sumpah dan disahkan oleh pengaku. Ini kerana kenyataannya mungkin benar dan sumpah tersebut menyokongnya. Tambahan pula, tiada bantahan daripada pengaku. Okey, yakni pihak yang diakui tidak membantah pengakuan tersebut. Syarat-syarat lafaz pengakuan ialah pengakuan yang dibuat mestilah menggunakan bahasa yang jelas atau kiasan yang membawa makna dan menunjukkan tanggungjawab. Termasuk dalam erti kata ucapan yang jelas itu, tulisan berserta niat dan bahasa isyarat oleh orang yang bisu yang boleh difahami. Okey, seterusnya ialah syarat-syarat hak yang diakui al-muqar bih. Okey, yang pertama ialah hak yang diakui mestilah bukan milik pengaku ketika pengakuan dibuat. Ini kerana sesuatu pengakuan dilafazkan bukan bertujuan untuk menggugurkan hak milik, sebaliknya ialah bertujuan memberitahu bahawa ia adalah hak milik pihak yang diakui.
Yang kedua, hak yang diakui mestilah berada di tangan pengaku supaya boleh diserahkan kepada pihak yang diakui. Ini kerana sekiranya hak tersebut tiada di tangannya, ia bermakna pengakuannya merupakan dakwaan bagi pihak orang lain tanpa keizinan orang tersebut, atau keterangan saksi yang tidak menggunakan lafaz persaksian. Oleh itu, kata-katanya tidak diterima. Sekiranya pengaku membuat pengakuan ketika hak tersebut tiada di tangannya dan hanya berada di tangannya selepas itu, pengakuannya diterima dan dilaksanakan kerana ianya memenuhi syarat. Hak tersebut adalah diserahkan kepada pihak yang diakui. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Kamal Habibi bin Kamal Zaman daripada kelas DSI 4A. Hari ini saya nak membentangkan tentang pengakuan untuk perkara yang tidak diketahui. Pengakuan untuk perkara yang tidak diketahui ini adalah sah kerana pengakuan bermakna memberitahu tentang sesuatu hak yang telah lalu. Perkara yang telah diberitahu ini mungkin sudah dinyatakan dengan jelas dan mungkin secara ringkas sahaja. Contohnya, sekiranya pengaku berkata, saya telah berhutang beberapa jumlah wang tunai dengan Haziq. Pengakuannya akan dikira sah dan penjelasannya boleh dirujuk kepadanya. Penjelasannya boleh diterima jika membabitkan mana-mana harta walaupun bilangan hartanya kecil atau 1 dirham sahaja, kerana ia juga tetap juga dianggap sebagai harta. Sekiranya pengaku membuat pengakuan yang melibatkan sejumlah harta tetapi tidak mahu memberikan penjelasan lanjut, dia akan ditahan. Dia memberitahu jumlah tersebut ini kerana dia wajib memberitahunya. Sekiranya dia enggan, dia hendaklah sama seperti orang yang enggan membayar hutang. Seterusnya ialah lafaz pengecualian dalam pengakuan. Jika terdapat pengecualian dalam pengakuan yang dibuat, ia dibenarkan kerana ungkapan ini banyak dinyatakan dalam Al-Quran, Sunnah dan serta dalam puisi bahasa Arab. Contohnya, sekiranya pengaku berkata, saya berhutang RM1,000 kecuali RM100, pengakuannya sah dan dia perlu membayar RM900. Seterusnya pula ialah syarat-syarat pengecualian. Pengecualian yang terdapat dalam pengakuan perlu memenuhi beberapa syarat. Antaranya ialah hak yang diakui dengan hak yang dikecualikan mestilah bersambung sehingga pada adatnya ia dianggap sebagai satu ucapan. Namun tidak salah berhenti seketika untuk bernafas atau mengingat sesuatu. Tapi sekiranya diam tersebut terlalu lama sehingga terputus antara hak yang diakui dengan yang dikecualikan dan uruf tidak menerimanya sebagai bersambung, pengecualian tersebut tidak sah. Hak yang diakui sebelumnya, pengecualian tersebut akan dikekalkan. Syarat yang kedua pula ialah pengecualian tidak membabitkan kesemua hak asal yang diakuinya. Contohnya, pengaku berkata, saya berhutang dengannya sebanyak RM5 kecuali RM4. Pengecualian dalam pengakuan ini sah dan dia wajib membayar RM1 sahaja. Jika pengaku berkata pula, saya berhutang sebanyak RM5 kecuali RM5, pengecualian ini tidak sah. Dia wajib membayar RM5 kerana ia dinyatakan dalam pengakuannya. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Iwani binti Suhaimi daripada kelas DSI 4A. Hari ini saya akan menyambung perbentangan kawan saya yang dibuat sebentar tadi. Tajuk yang saya akan bahaskan adalah pengakuan yang dibuat ketika sakit dan juga hukum menara balik pengakuan yang telah dibuat. Jika pengakuan hendak dibuat dalam keadaan sakit, haruslah dibenarkan walaupun pesakit tersebut dalam keadaan hendak meninggal dunia.
Hukumnya adalah sama seperti pengakuan yang hendak dibuat ketika sihat. Sekiranya pengaku tersebut mengaku bahawa dalam keadaan sihat beliau ada berhutang dengan orang yang dikenali, tetapi ketika sakit beliau mengaku bahawa beliau pernah berhutang dengan orang lain pula, pengakuannya ketika sakit adalah sah. Dan lebih utama adalah ia harus didahulukan daripada pengakuannya ketika sakit. Ini bermaksud pengakuan yang dibuat ketika sakit haruslah diberi keutamaan berbanding pengakuan yang dibuat ketika sihat. Malah, pengakuan ketika sakit hampir meninggal dunia yang membabitkan warisnya juga hendaklah diterima. Walaupun begitu, hukumnya sama seperti pengakuan untuk orang lain. Ini kerana pada zahirnya dia bersikap benar kerana dia kini berada dalam keadaan yang sakit atau tenat. Pada kebiasaannya orang yang menipu akan bercakap benar dan orang yang jahat akan segera bertaubat. Pengakuan yang dibuat haruslah jelas dan difahami oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman atau menarik balik hukuman yang telah ditetapkan. Jika pengakuan tersebut tidak didengari dengan jelas atau tidak mudah difahami oleh para hakim, maka hukuman yang hendak dilaksanakan boleh diteruskan tanpa menghiraukan apa yang hendak diperkatakan kerana mungkin pengaku sahaja membuat demikian bagi melengahkan masa atau hendak meminta belas kasihan daripada para hakim supaya memberi masa hendak bercakap. Seterusnya adalah hukum menarik balik pengakuan yang dibuat. Jika pengakuan itu ditarik balik oleh tertuduh yang membuatnya pada bila-bila masa sahaja, meskipun pada ketika dia sedang menjalani hukuman. Selain itu, jika sesuatu pengakuan itu ditarik balik sebelum dilaksanakan hukuman ke atasnya, maka tertuduh tersebut tidaklah lagi boleh dikenakan hukuman tersebut. Dan jika dia menarik balik pengakuan itu pada ketika beliau sedang menjalani hukuman, maka hukuman itu hendaklah diberhentikan dengan kadar serta-merta. Jika pada bila-bila masa sebelum atau pada ketika hukuman dilaksanakan, tertuduh itu dapat melarikan diri daripada pihak berkuasa, maka dia hendaklah dianggap sebagai telah menarik balik pengakuan yang telah dibuat olehnya, dan yang demikian peruntukan subsection 2 hendaklah diguna pakai. Tetapi akan terjadinya penerimaan atau penolakan semula pengakuan yang bergantung pada alasan atau sebab yang munasabah. Antara sebab yang boleh dikemukakan adalah pengakuan salahnya yang dibuat secara ugutan, dorongan atau janji. Isu kesukarelaan salah telah menjadi penting kerana pengakuan salah tertuduh merupakan satu-satunya keterangan yang dikemukakan oleh pendakwa raya. Hal ini bermakna sekiranya mahkamah percaya dan berpuas hati dalam kes tersebut bahawa pengakuan salah tertuduh adalah tidak benar dan tanpa sukarela, tertuduh boleh dilepaskan daripada tanggungan jenayahnya kerana tiada keterangan yang lain yang menyokong kes pendakwaan. Maka, mahkamah perlu meneliti dengan berhati-hati segala sebab yang dinyatakan oleh tertuduh dalam menarik balik pengakuan salahnya yang telah dibuat. Selain itu, mahkamah mempunyai kuasa budi bicara dan perlu menggunakan kuasa budi bicara tersebut secara berhemah serta berdasarkan sebab yang munasabah. Seseorang tertuduh tidak boleh sewenang-wenangnya dibenarkan menarik balik pengakuan kecuali terdapat sebab yang munasabah dan mencukupi yang memuaskan hati hakim bahawa penarikan semula pengakuan tersebut adalah perlu bagi tujuan keadilan kelak. Secara ringkasnya, hukum menarik balik pengakuan yang dibuat adalah sah berdasarkan sebab yang munasabah dan bukanlah dalam keadaan terpaksa apabila pengakuan tersebut dibuat. Segala hukuman yang akan dibuat haruslah berdasarkan para hakim dan para pendakwa raya yang hendak menjatuhkan hukuman itu nanti. Sekian daripada saya. Seterusnya saya akan serahkan kepada kawan saya untuk meneruskan perbentangan tersebut. Terima kasih.
Hai dan Assalamualaikum kepada semua rakan-rakan saya dan juga pensyarah bagi subjek fiqh al-jinayah iaitu Ustazah Putri Liliana. Nama saya Azmi Natasha binti Azrul Azmi. Saya dari kelas DSI 4A. Jadi saya di sini akan menyambungkan pembentangan iaitu mengenai bagi isu yang berkaitan dengan pengakuan. Okey, jadi di slide tersebut dipaparkan ada dua isu. Okey. Jadi bagi isu utama ni yang dipetik menerusi Akbar Sinaharan yang ditulis oleh Sarinah Mat Kasim yang bertarikh pada 20 Jun tahun 2019, iaitu isu utama yang bertajuk besar Haziq boleh dihukum sebat. Okey, pada 12 Jun tahun 2019 ini terdapat seorang individu yang dipercayai melakukan hubungan intim bersama individu yang mirip seperti Timbalan Menteri pada ketika itu hinggalah tularnya video tersebut di media sosial. Okey. Apabila tularnya video tersebut di media sosial, jadi ia menarik perhatian seorang mufti ini iaitu Mufti Negeri Sembilan Datuk Muhammad Yusof Ahmad. Okey, beliau ini mengatakan bahawa jika si pelaku membuat pengakuan ketika dalam keadaan yang waras dan juga bela hati, maka bolehlah jatuhkan hukuman ke atasnya. Okey, kerana menurut hukuman undang-undang Islam atau undang-undang syariah, hukuman boleh jatuhkan apabila pengakuan telah dibuat oleh si pelaku. Okey, jadi yang seterusnya adalah isu yang kedua. Isu kedua ni dipetik menerusi akhbar berita harian yang ditulis oleh Muhammad Zulshamini Sufyan Suri yang bertarikh pada 6 April tahun 2020. Jadi isu kedua ni adalah bertajuk besar kerajaan perlu tangani isu murtad lebih serius. Okey, jadi pada ketika itu berlakunya penularan video mengenai pengakuan dari seorang lelaki yang berbangsa Melayu beragama Islam yang mengisytihar bahawa dirinya telah menjadi penganut agama Kristian. Jadi apabila berlakunya penularan video tersebut di media sosial, lalu ia menyebabkan seorang mufti ini bersuara dan memberi pendapat iaitu Mufti Perak Tan Sri Dr. Harsani Zakaria. Beliau berpendapat dan juga mengatakan bahawa isu ini bukanlah suatu perkara yang bersifat peribadi dan juga ia bukan semata-mata konflik kepercayaan, tetapi sebaliknya kita perlu juga melihatnya dari sudut keselamatan. Okey, sebab yang seperti yang pendapat saya ni sebab selalunya macam kat media sosial yang dia akan disebarkan melalui akaun individu yang membuat video tersebut. Okey, jadi kita boleh nampak muka individu tersebut, tapi selalunya macam akan start muka individu akan start kabur apabila video video ditular. Okey, selalunya kita tengok kan macam zaman sekarang ni sebar-sebar macam tu kan. Bila benda tu macam dah ramai diketahui oleh orang ramai, barulah macam nak kabur muka sorot muka si pelaku itu. Jadi walau bagaimanapun kita tahulah kan macam netizen cepatlah buat kerja kan, save apa semua. Jadi macam tak boleh lari ke mana sebab dah ada bukti kan. Okey. Jadi oleh itu yang pengakuan untuk murtad ni, sebab murtad ni bukanlah satu isu atau perkara yang boleh dibawa gurau ataupun main-main kan. Jadi apabila dia mengatakan perkara yang melibatkan perkara murtad, lagi-lagi pengakuan ini, jadi secara mudahnya dia boleh terkeluar daripada Islam. Okey, jadi apabila berlakunya perkara tersebut, dia boleh jatuhkan hukuman yang pelaku atau lelaki tersebut boleh dijatuhkan hukuman ke atasnya berdasarkan video tersebut yang yang mengandungi ataupun berbentuk yang dikiralah macam berunsur dengan ucapan berupa pengakuan olehnya. Jadi pihak Jabatan Agama ataupun apa-apalah pihak polis kan, pihak berkuasa ni boleh mengambil tindakan terhadap lelaki tersebut dan menjatuhkan hukuman ke atasnya atas pengakuan yang telah dibuat olehnya. Okey, yang seterusnya adalah kesimpulan. Okey, untuk kesimpulan ni adalah terbagi kepada 3 kesimpulan ni. Adalah yang pertamanya adalah untuk memenuhi keperluan manusia. Okey, untuk memenuhi keperluan manusia ni, yang kita tahu agama Islam ni sebuah agama yang sentiasa mahukan yang terbaik untuk umatnya ataupun untuk manusia lah, umat manusia kan. Jadi agama Islam akan cuba mencarikan penyelesaian yang terbaik semata-mata untuk memenuhi keperluan manusia. Jadi takkanlah macam seakan nak ada bukti je, tapi takkanlah agama Islam macam
tak akan bagi peluang untuk mencari jalan lain kan. Sebab sampai itu dapat membela nasib orang yang berhak mendapat pengadilan. Yelah, sebab zaman sekarang ni pun kadang-kadang tak semestinya orang yang ada bukti tu adalah orang yang di pihak yang benar. Kadang-kadang orang boleh jadi juga kan, orang yang di pihak yang dianiaya pun itu sebenarnya tak ada bukti. Jadi macam mana nak bela diri diorang kan. Jadi dengan pengakuan itulah yang mereka dapat membela diri mereka. Okey, jadi untuk memelihara harta dan nyawa ni, untuk memelihara harta nyawa ni, ya seperti tahu, kita ni sebagai orang Islam haruslah memelihara harta dan nyawa kita, kerana harta dan nyawa kita ni suatu perkara yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk harta ni adalah pemeliharaan harta adalah harta pun merupakan hak kita. Jadi kenapa tidak kalau kita nak mencari cara penyelesaian untuk menegakkan dan mendapatkan balik hak kita. Okey. Jadi dari segi nyawa pula adalah kerana supaya manusia ni tidak memudah memilihkan jalan yang salah apabila macam terlalu tertekan dengan apa yang telah contohnya orang kalau macam tak ada bukti, takut tak ada bukti kan, kalau tak ada pengakuan ni macam mana, apa yang buat, jadi takut dia buntu, dia macam si orang tu akan mengambil jalan yang mudah, iaitu macam membunuh diri ke, macam tu. Okay, jadi akhir sekalinya adalah berdasarkan surah Al-Ra'd ayat ke-11 yang diterangkan, iaitu sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan ataupun nasib sesuatu kaum kecuali mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Jadi berdasarkan daripada ayat ini adalah semua manusia ataupun hamba Allah haruslah sentiasa berusaha sekiranya kita hendak mengubah nasib kita ini ke arah yang lebih baik dengan usaha kita sendiri, kerana Allah tidak akan bahkan keadaan ataupun nasib seorang itu, melainkan kita sendiri yang kena cuba. Kita kena cuba walaupun kita tak tahu, tapi kita kena sekurang-kurangnya kita kena cuba, sebab Allah akan pandang usaha kita. Jadi janganlah kita bergantung dengan takdir semata-mata, macam mengharapkan kita ni macam contoh berubah menjadi seorang lebih kaya, lebih banyak duit, tapi kita macam tak buat apa-apa, macam tak ada tindakan apa-apa, macam duduk diam je kan, macam tu. Jadi selagi kita tak usaha tu lah, selagi tu tak akan terjadi. Okey, baiklah, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.